Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pertama kali dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya, di atas nikmat yang diberikan olehnya, dapat sama-sama kita menggunakan segala nikmat dan kesenangan yang ada untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Seperti mana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini insya-Allah kita akan berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan tafsir surah An-Nur ayat ke-4 sehingga ayat ke-10. Di mana di dalam ayat 4 sehingga ayat ke-10 ini menceritakan tentang hukum hakam fiqh berkaitan dengan qazaf dan juga li'an. Jadi mungkin sebahagian daripada kalangan kita belum terbiasa dengan istilah li'an dan qazaf ini. Jadi kita akan tahu apa itu qazaf dan apa itu li'an. Dan menariknya surah An-Nur ini kerana surah An-Nur ini terdapat pelbagai hukum hakam fiqh di dalamnya. Misal kata pengharaman zina, hukuman ke atas orang yang melakukan zina, berkaitan dengan qazaf, li'an dan sebagainya. Jadi insya-Allah fokus kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan hukum qazaf dan juga li'an. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat yang ketiga yang membawa kepada hukum yang kedua dalam surah ini, iaitu orang-orang yang baik jangan bercampur gaul dengan orang yang buruk. Mereka yang bersifat buruk selalunya akan mencari kawan yang sepertinya juga. Kemudian pada ayat yang keempat ini, Allah Azza wa Jalla menjelaskan pula hukum yang ketiga. Apakah hukum yang ketiga dalam surah ini? Hukum ketiga di dalam surah ini adalah perbincangan berkaitan dengan qazaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, "Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dia tak datangkan 4 orang saksi, maka rotanlah mereka yang menuduh itu dengan 80 kali rotan, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat yang pertama ini Allah Ta'ala menyebutkan walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan al-muhsanat di dalam ayat ini tuan-tuan dan puan-puan? Kalimah al-muhsanat ini dia datang daripada perkataan hasanun yang membawa maksud sesuatu yang diletakkan di dalam kubu. Maksud kata ia adalah sesuatu yang cukup terpelihara. Dan perkataan ini digunakan sebagai merujuk kepada perempuan yang baik kerana mereka itu terpelihara di dalam rumah mereka yang diibaratkan sebagai kubu. Ataupun dalam erti kata yang lain, mereka yang baik-baik ini disebabkan terlindung di dalam kubu secara rapi. Dan mereka ini sentiasa menjaga maruah dan kemaluan mereka. Maka mereka ini digelar sebagai al-muhsanat. Dan mereka ini adalah wanita yang mempunyai 3 ciri. Yang pertama sekali adalah mereka yang merdeka, yang keduanya adalah yang sudah baligh, dan yang ketiganya adalah yang memelihara kehormatan diri mereka. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hukum ini hanya untuk wanita-wanita yang baik yang dituduh. Adapun kalaulah wanita itu memang terkenal dengan sifatnya berzina,
dia ni suka menghebohkan tentang keburukan dia, maka mereka ini bukanlah termasuk dalam kalangan al-muhsanat itu sendiri. Dan dalam ayat ni juga tuan-tuan dan puan-puan, kalimah al-muhsanat ni juga kalau kita tengok dia datang daripada perkataan ihsan, dan dalam hukum syarak kalimah ihsan ini mempunyai dua makna. Yang pertama sekali merujuk kepada wanita ataupun lelaki yang telah bernikah dan mereka telah merasai jima' yang halal. Itu yang pertama. Dan ihsan ini juga boleh membawa maksud merujuk kepada wanita atau lelaki yang baik-baik. Kalau mereka ini dituduh melakukan zina, maka hukuman qazaf boleh dikenakan kepada penuduh. Dia dikenakan ke atas penuduh. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila mana disebutkan pada perkataan yang kedua pula, yarmuna. Jadi yarmu ni pula dia datang daripada ra, mim dan ya. Kalau ikutkan dalam bahasa Melayu, kita terjemahkan dengan erti kata baling sesuatu. Seperti mana kita baling batu, ataupun kita kata melontar sesuatu. Dan ia juga diaplikasikan dalam ayat ini sebagai bentuk kepada perbuatan menuduh seseorang. Dan tuduhan yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah menuduh perempuan yang baik-baik telah melakukan zina. Dan bila mana sebut perempuan yang baik-baik, bagaimana kalau tuduh lelaki yang baik-baik? Maka hukumnya tetap sama. Cuma ada sebahagian pandangan dalam kalangan ulama, mereka menyatakan digunakan perkataan al-muhsanat di sini kerana kesan menuduh wanita yang baik berzina dengan kesan menuduh lelaki yang baik berzina, maka kesan ke atas wanita itu lebih berat berbanding dengan lelaki. Ini apa yang disebutkan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khadidi di dalam kitab Al-Madkhalul Am. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, hal ini sangat dilarang dan ia adalah perbuatan yang sangat teruk dan keji. Dan perbuatan menuduh perempuan yang baik yang telah melakukan zina ini adalah perbuatan yang kita katakan termasuk dalam dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam 7 dosa besar. Dan Allah Ta'ala menegur dengan keras perbuatan itu di dalam ayat ini. Dan satu persoalan yang saya ingin lontarkan sebelum kita terangkan ayat ini dengan lebih lanjut, kalau kita lihat dari konteks ayat, adakah ia hanya kepada perempuan yang baik ataupun mencakupi lelaki yang baik? Telah kita jelaskan, sama sahaja. Lelaki yang baik ataupun perempuan yang baik, maka hukumnya adalah sama. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham bahawasanya hukuman qazaf ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun si penuduh telah menuduh seseorang perempuan berzina, dibawa ke mahkamah, kemudiannya si perempuan ini memaafkan si penuduh ini. Sebahagian ulama menyatakan bahawasanya tetap dikenakan hukuman sebat 80 kali kerana ianya adalah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Taala berfirman lagi, "Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada." Dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, secara dasarnya kalau kita menuduh seseorang telah melakukan zina, ia tidak dilarang, akan tetapi kena bawa saksi dan bukti. Dan bukan cakap kosong. Jangan hanya kita suka tuduh orang tapi tidak ada bukti dan juga tidak ada saksi seramai 4 orang untuk dibuktikan zina itu. Dan kita lihat ini tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini sebenarnya Islam bukanlah nak menghukum sangat. Sebab itu ketika mana Ma'iz datang kepada Nabi SAW, Ma'iz mengaku kepada Nabi, "Aku berzina ya Rasulullah." Nabi cuba untuk tolak. Nabi tak mau kenakan hukuman kepada Ma'iz. Tetapi di atas faktor taubat Ma'iz, dia bersungguh-sungguh mengaku kepada Nabi SAW, dia berzina dalam keadaan sedar, dia buat sekian-sekian dalam keadaan kerelaan dia, maka hukuman pun jatuh ke atasnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kepada bab qazaf ini, manusia dilarang untuk menuduh perempuan yang nampak baik dengan tuduhan berzina, melainkan dengan membawa 4 saksi. Kejadian itu berlaku. Dan nak datangkan saksi ini tuan-tuan dan puan-puan, saksi itu ada beberapa syarat. Bukan semua boleh dipakai. Hendaklah saksi itu adalah saksi yang adil. Dan hendaklah penyaksian itu berlaku dalam keadaan semuanya bercakap benda yang tidak kontradik, benda yang tidak bertentangan.
Misal kata kalau orang yang pertama kata mereka telah berzina, yang kedua kata mereka baru nak berzina, yang ketiga mungkin kata mereka dah habis berzina. Maksud kata pengakuan ataupun jawapan mereka itu berbeza-beza. Berbeza-beza. Ada yang kata mereka hanya duduk dalam sebilik tanpa melakukan apa-apa. Jadi kalau berlaku seperti itu, berlaku pertentangan dalam memberikan kesaksian, maka itu tidak dapat diterima dan akan dikenakan hukuman qazaf. Kalau kita nampak seseorang yang telah berzina tetapi tidak ada saksi yang mengukuhkan dakwaan itu, maka kita biarkan sahaja kerana mereka akan menerima nasib mereka di akhirat kelak. Ataupun kalau kita tak boleh nak bawa ke mahkamah disebabkan tak cukup saksi, kita boleh pergi kepada orang yang berzina itu, kita nasihatkan dia, kita memperingatkan dia tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak di atas perbuatan terkutuknya itu. Jadi insya-Allah benda itu pun termasuk dalam mencegah kemungkaran. Dan mungkin ada dalam kalangan kita yang terfikir atau berhujah, habis tu ustaz, susahlah kita nak tuduh orang yang berzina sebab syaratnya cukup susah. Jadi orang akan beramai-ramai buat zina. Jadi sebahagian orang menimbulkan persoalan itu seolah-olah kira macam agama ini menggalakkan zina. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa kita nak jawab? Kita katakan kepada mereka, ini adalah kata-kata yang menggunakan akal semata-mata dan bukanlah mengikut kehendak Allah Azza wa Jal. Sedangkan kita tahu bahawasanya Allah Azza wa Jal sendiri telah menetapkan hukumnya, maka mestilah kita mengikuti dengan keyakinan yang utuh tanpa ada keraguan. Dan adakah kita berani untuk mengatakan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak pandai membuat hukum? Jadi itu benda yang jauh sekali tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena faham bahawasanya hukuman yang dikenakan ke atas penzina adalah ketat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah An-Nisa. Maka kalau hukuman hudud sebegini dijalankan, tentu manusia tidak berani untuk membuat dosa zina tadi. Jadi ini menolak hujah. Mungkin orang akan mengatakan bahawasanya syarat yang diletakkan dalam qazaf ini akan menggalakkan ramai orang berzina. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan hukuman yang berat bagi orang yang melakukan zina. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, di dalam ayat ini juga menyebutkan fajliduhum samanina jaldah, maka rotanlah mereka yang menuduh itu dengan 80 kali rotan. Jadi kalau ada yang menuduh seseorang perempuan yang baik telah berzina dan mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya adalah dengan dirotan sebanyak 80 kali rotan. Dan mereka yang menuduh pula akan dikenakan hukuman kalau tak boleh datangkan saksi. Maka sebab itu kalau tak ada saksi, maka kita senyap sahaja ataupun kita gunakan media yang lain. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat sikit berkaitan dengan sirah kisah yang berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Di dalam sejarah pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu an, pernah terdapat seseorang yang menuduh seorang sahabat berzina. Maka itu adalah perkara yang berat. Tetapi kemudian ditanya, adakah terdapat saksi yang lain? Mereka membawa saksi yang lain, di mana saksi kedua dan ketiga berkata memang ada penzinaan yang terjadi, tetapi orang yang keempat tak dapat nak memastikan sama ada kejadian zina itu berlaku ataupun tidak. Kerana apa? Kerana apa yang dia nampak hanya adalah lelaki itu dengan wanita sahaja. Maka pertuduhan itu telah ditolak dan para saksi itu semuanya telah disebat. Ini apa yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan hukuman ini hanya akan dijalankan setelah melalui proses perbicaraan, iaitu mestilah terdapat pelapor yang benar-benar nampak kejadian itu berlaku. Kalau yang dituduh itu tidak melaporkan perkara itu, maka kerajaan tidak boleh mengambil tindakan undang-undang qazaf terhadap penuduh. Apabila yang dituduh itu telah dikatakan sebagai penzina, maka yang menuduh mesti membawakan saksi. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pula pada ayat yang seterusnya. Kemudian dalam ayat ini juga menyebutkan wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Kembali kepada hukum dalam ayat ini,
Apabila telah dikenakan sebanyak 80 kali rotan, ada satu lagi hukuman yang dikenakan kepada mereka, iaitu tidak boleh diterima persaksian daripada mereka sampai bila-bila. Ini di antara hukuman yang dikenakan ke atas mereka. Ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Maksudnya orang yang melakukan penuduhan kepada kepada perempuan yang baik ataupun lelaki yang baik, mereka dikenakan 3 hukuman. Yang pertama sekali, mereka kalau tak boleh bawa saksi, mereka akan kena sebat. Yang kedua, kesaksian mereka tidak dapat diterima. Dan yang ketiganya adalah mereka ini termasuk dalam golongan yang fasik. Cuma dalam ayat ini menyebutkan illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat selepas daripada hukuman itu, kemudian wa aslahu, dia memperbaiki dirinya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ini maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ulama sepakat menyatakan bahawasanya apabila berlakunya pertuduhan di dalam mahkamah, orang yang bertaubat sekalipun, dia tetap akan dikenakan hukuman khazaf sekiranya dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Cumanya di dalam masalah ini ulama bincang khilaf tentang kesaksian itu, adakah diterima ataupun tak diterima selepas bertaubat. Jadi sebahagian ulama menyatakan selepas dia bertaubat maka kesaksian dia diterima dan fasik itu diangkat daripada dirinya. Ada sebahagian ulama kata tak. Jadi berlaku perbezaan pandangan dalam isu ini. Ini adalah seputar isu qazaf. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi pada bab yang berikutnya, kita tengok pula pada hukuman li'an, insya-Allah. Hukuman li'an ini pula tuan-tuan dan puan-puan adalah situasi dia lebih kurang sama dengan qazaf, iaitu seseorang menuduh seorang perempuan yang baik berzina. Cumanya yang li'an ini berbeza dengan qazaf adalah dari sudut si suami yang menuduh isterinya sendiri melakukan penzinaan. Dan sebab-sebab ini kadang-kadang terjadi disebabkan oleh mungkin suami tengok anak yang dilahirkan itu muka tak sama dengan dia, ataupun mungkin dia pernah tahu ataupun dia pernah tengok dengan mata dia sendiri mereka telah melakukan penzinaan. Tetapi kalau dia nak bawa benda tu, kes tu ke mahkamah, tak boleh sebab tak ada 4 orang saksi. Dan selalunya memang ala sabilil aghlabiyah, mereka yang melakukan penzinaan ini akan melakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka amat susah untuk mendatangkan 4 orang saksi. Jadi bagaimana penyelesaian bagi seorang suami yang isterinya melakukan zina dengan lelaki lain? Maka di dalam ayat ini juga, dalam ayat yang berikutnya, menceritakan kepada kita tentang jalan yang boleh dilakukan oleh si suami untuk menegakkan kebenaran terhadapnya, iaitu dengan cara dia bersumpah. Dia bersumpah sebanyak 4 kali di atas nama Allah bahawasanya isterinya memang berzina dan dia ni terdiri daripada kalangan yang benar. Dan yang kelimanya adalah sumpah laknat. Seandainya apa yang dikatakannya itu dusta, maka Allah Ta'ala akan melaknatnya. Kemudian akan berbalik pula kepada si isteri. Si isteri juga akan diminta untuk bersumpah. Sumpah itu merangkumi sumpah untuk menyatakan si suami telah berlaku dusta dan dia menafikan bahawasanya dia tak buat, dan akhir sekali sumpah berkaitan dengan dia akan dilaknat sekiranya apa yang dicakapkan oleh suaminya itu benar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin perbezaannya tu ada sedikitlah li'an dengan qazaf ini, tetapi isunya tetap sama, iaitu menuduh orang berzina. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit ringkasan berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini. Dalam isu agama ini, kita lihat bagaimana Islam ini amat sempurna. Islam ini adalah agama yang menjaga kebajikan semua, tak kira sama ada suami, isteri. Islam menjaga maruah seseorang. Sebab itulah diperketatkan syarat. Macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan, dalam musim PKP ini, andai kata berlakunya kes kecurian, adakah boleh kita tangkap pencuri terus potong tangan kalau dilaksanakan hukuman hudud? Maka tidak.
dia akan dilihat pula bagaimana harta yang dicuri itu ada kaitan dengan si pencuri ataupun tidak, ataupun dilihat dari sudut adakah harta tersebut dijaga dengan elok. Misal kata kalau seseorang meninggalkan motor dalam keadaan kunci ada di motor, maka itu tak boleh disabitkan sebagai potong tangan. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa syarat diperketatkan. Tapi apa yang menarik yang kita boleh kongsikan dengan tafsir surah An-Nur ayat 4 hingga 10 ini adalah berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Taala kasih kepada hamba-Nya. Allah Taala membuka peluang untuk hamba-hambanya bertaubat apabila melakukan kesalahan. Inilah yang kita kena ambil. Kita kena ambil sebagai pedoman dalam apapun kesalahan kita, apapun dosa kita, maka jadikanlah jalan taubat itu sebagai penyelesaian. Sekiranya ia berkaitan dengan hak Allah, sekiranya berkaitan dengan hak manusia, maka pulangkan hak tersebut, minta maaf kepada manusia tersebut dan bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa mungkin setakat itu saja untuk hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada kelemahan sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.